Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, InsyaAllah ini kita sambung pembelajaran Jawi tahun 3. Okay, hari ni Ustazah ganti Ustazah Azizah lah untuk subjek Jawi tahun 3. Okay, boleh tengok, boleh buka buku Jawi surat 1. Sebelum tu kita revise semula apa yang Ustazah Azizah ajar awak. Okay, pembelajaran pertama, perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf dan kaf. Okay. Yang pertama sekali, di akhir pembelajaran awak akan dapat menyebut perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf dan kaf. Yang kedua, menulis perkataan-perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf dan kaf, dan awak akan tahu membezakan perkataan-perkataan yang diakhiri dengan huruf qaf dan kaf. Okey. Itu untuk bab yang pertama ni lah. Tapi untuk kita pergi lebih detail, kita akan ambil satu tajuk kecil, iaitu unit 1. Tengok muka surat seterusnya. Padanan suku kata tertutup konsonan K pada kata jati bahasa Melayu. Pada kata jati bahasa Melayu. Okey. Kita tengok yang seterusnya pada muka surat. Tengok pada gambar yang saya bagi tu pada muka surat 2. Kita tengok pada muka surat 2. Okey. Macam yang diterangkan Ustazah Azizah sebelum ni, padanan suku kata tertutup konsonan K pada kata jati bahasa Melayu. Apa maksud dia? Suku kata tertutup K. Okey. Suku kata tertutup K tu bermaksud huruf K tu, di akhir huruf K tu, di antara huruf konsonan, vokal dan akhir dia adalah huruf konsonan dia K. Itu suku kata tertutup. Dia akan ada 3. Konsonan, vokal, konsonan. Itu dia punya suku kata tertutup. Okey, contoh. Kita tengok yang belah kiri ni. Kocek. Ni tengok muka surat 2 buku teks awak. Kocek. Ko tu, KO tu adalah perkataan suku kata terbuka. Cek tu suku kata tertutup. C tu konsonan, E tu vokal, K tu konsonan. Kocek. Okey, perkataan cek tu adalah suku kata tertutup, dan di akhir suku kata tertutup tu adalah huruf K. Huruf K pada kata jati bahasa Melayu. Apa itu kata jati bahasa Melayu? Kata jati bahasa Melayu tu ialah perkataan itu hanya ada dalam bahasa Melayu. Kita sebut dalam bahasa Melayu. Kocek. Kocek tu dalam bahasa Melayu kita sebut kocek lah. Iaitu Bukit Seluar kan. Tapi dalam bahasa Inggeris kita tak sebut kocek. Ada perkataan lain untuk bahasa Inggeris. Jadi ia adalah kata jati bahasa Melayu. Dan apabila perkataan kata jati bahasa Melayu di akhirnya huruf K pada suku kata tertutup, mesti tukarkan kepada huruf qaf. Mesti tukarkan kepada huruf qaf. Okey. Kita tengok yang laksa ni pula. Laksa. LAK tu adalah suku kata tertutup. Walaupun dia bukan di akhir perkataan, tapi dia berada di akhir suku kata tertutup. Berada di akhir suku kata tertutup. Jadi dia juga perlu ditukarkan kepada huruf K itu kepada huruf qaf. Huruf qaf. Okey. Contoh yang lain, bukti. Sama juga. BUK. Suku kata tertutup. Di akhir dia huruf K. Jadi kena tukar kepada qaf. Sama juga itik. Walaupun itik, di akhir dia huruf K. Bagi suku kata tertutup, di akhir dia juga ditukarkan kepada huruf qaf. Perkataan keropok yang ni, sebelah ni, cuba tengok yang sebelah. Keropok.
perkataan yang kita sebut dalam bahasa Melayu keropok. Bahasa Inggeris kita tak sebut keropok, benda lain kan. Jadi hanya ini adalah perkataan kata jati bahasa Melayu. So keropok, akhir sekali tu mesti tukar kepada huruf qaf. Sama juga dengan tarik. Tarik dalam bahasa Inggeris kita tak sebut tarik. Ada perkataan lain bagi bahasa Inggeris. Jadi perkataan bagi bahasa Melayu tarik. Di akhir sekali mesti tukar kepada huruf qaf. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, kita baca pernyataan ni. Batik. Ibu memakai baju batik yang cantik. Batik. Tik itu perkataan suku kata tertutup. Bukti. Kejadian alam bukti kekuasaan Allah. Okey, ni boleh tengok muka surat yang ketiga tu. Lepas tu, takutlah kita pada seksaan api neraka. Seksaan. Seksa tu. Suku kata tertutup. Laksamana. Laksamana tu. Lak tu perkataan suku kata tertutup. Laksamana Hang Tuah merupakan pahlawan Melayu. Lepas tu bawah dia balik. Kami balik ke kampung pada cuti hari raya. Dan bawah dia tembok. Tembok sekolah dilukis dengan mural yang cantik. Okey, terusnya. Okey, kita cuba tulis Jawi ke Rumi. Okey, tengok sini. Tulis Jawi ke Rumi. Okey. Tulis Jawi ke Rumi. Nanti Ustazah bagi contoh dia macam mana. Senduk dan bakti. Okey, bismillah. Kita tengok perkataan dibagi dua tadi. Bakti dan senduk. Kita nak tukar kepada Jawi. Okey, bakti, senduk. Okay, macam mana kita nak ubah dia? Belum tu kita pecahkan kepada bakti. Suku kata tertutup. Bak suku kata tertutup. Ti suku kata terbuka. Okey, kita tukar dulu perkataan bakti. Huruf B tukar kepada huruf ba. Tulis satu-satu dulu. Ba. Tambah huruf A tukar kepada alif. Tambah K tukar kepada ingat bila perkataan di akhirnya suku kata tertutup, tadi kita belajar di akhirnya huruf qaf. Okey, lepas tu tambah lagi huruf ta, tambah lagi huruf ya. Okey, bila kita suku kata tertutup, huruf apa? Huruf alif ni mesti dipotong. Ingat, suku kata tertutup, huruf alif mesti dipotong. So dia akan bila disambungkan jadi bak. 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 Ta dengan ya, suku kata tertutup bila disambung, ta mesti sambung dekat sini. Ta ya. Ta ya. So jawapan dia bakti. Okey. Kita tengok pula perkataan senduk. Senduk dua-dua suku kata tertutup. Sebab konsonan, vokal, konsonan. Sini pun sama. Konsonan, vokal, konsonan. Okey. Jadi bila ditukar, tukar dulu. Senduk huruf sin. Tambah i apa? Ya kan? Alif ya. Sen. Bila sen i tu vokal. So untuk huruf i tu alif ya, untuk i pepek. Dan nun. Dal, waw, tambah lagi qaf, senduk. So bila i pepek mesti di tengah dia dibuangkan. Jadi dibuangkan, jadi sin, nun, sen, sambung dengan dal. Dal selepasnya tak boleh disambung. So sampai situ je. Sen, duk.
Wow ni jangan dibuang pula, kan tak bunyi wow, tak bunyi senduk, jadi sendak je. So wow ni mesti ada untuk bunyikan huruf U tu. So nak cantik dia sikit macam ni. Senduk. Macam tu. Yang ni nak cantik dia ni sikit. Bakti. Bakti. So inilah kataan dia. Yang lain tu awak cuba buat sendiri. Okay, itu sahaja caranya. Okay. Lepas tu awak cuba lengkapkan aktiviti pada muka surat 4. Ni muka surat 4 ni, seluruh ni sambung yang lepas bakti dan senduk seksa tu tukar kepada jauhi. Dan muka surat 5 sebelah dia yang 2 ni sahaja. Lengkapkan suku kata tertutup secara lisan, tapi ustazah nak tulis dalam buku latihan. Ni ada dalam buku teks ni lah. Boleh buat aktiviti ni. Okey, sekian, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.